Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 17 April bersama saya Khadijah Faisal. Subuh 13 Ramadan di Masjidil Aqsa menyaksikan tragedi pertumpahan darah susulan ketegangan antara Palestin dan polis Israel. Impian umat Islam Palestin untuk menjalani Ramadan kali ini dengan tenang dan aman musnah. Malah pertempuran di Masjid Ketiga Suci umat Islam itu disifatkan lebih dahsyat berbanding Ramadan tahun lalu. Peristiwa hitam kali pertama dalam bulan Ramadan ini berlaku hanya 3 minggu selepas ketegangan memuncak di Israel dan tebing barat. Umpama di Javu, tragedi ini mengingatkan kembali peristiwa Ramadan lepas sehingga mencetuskan perang 11 hari antara Israel dan Hamas di semenanjung Gaza yang mengorbankan lebih 200 nyawa. Kali ini, kekecohan bukan sahaja berlaku di perkarangan rumah Allah, malah ruang solat juga turut dicemari darah. Pengarah Masjid Al-Aqsa Omar Al-Kiswani mendakwa pertempuran pertama berlaku ketika subuh, manakala serangan kedua berlaku sekitar pukul 8.30 pagi di dalam Masjid Al-Aqsa dan Masjid Qibli. هو يعلم الاحتلال أنه هو خط أحمر تقدم له المهاج وتقدم له القلوب والأرواح، فلذلك نحن نستنكر هذا القمع لأهلنا ولكل من تواجد في داخل المسجد الأقصى. Peristiwa itu juga berlaku serentak dengan perayaan Easter atau Paskah yang disambut penganut Yahudi. Seperti biasa, rakyat Palestin hanya berbekalkan batu untuk dijadikan senjata dan Israel membalasnya dengan gas pemedih mata dan peluru getah. Tidak cukup dengan itu, umat Islam terus dikasari dengan pukulan dan tendangan Zionis. Insiden sekelip mata itu mengorbankan 6 rakyat Palestin, manakala lebih 150 lagi cedera. Kebiadapan Israel lebih menjengkelkan apabila polis Israel bertindak menutup pintu masjid gara-gara mahu menghalang ambulans dan paramedik. Israel turut bertindak agresif menahan kira-kira 400 rakyat Palestin walaupun ada yang cedera. قاموا باعتقال 500 شاب من داخل المسجد القبلي وتقويضهم، قاموا بمصادرة هواتفهم النقالة، قاموا بتعصيب وجوههم وهذه الكلبشات التي قاموا باعتقال فيها الشباب. Sempat dirakam tindakan polis Israel yang tanpa sebab munasabah menendang seorang juru foto Palestin. Pantang berundur sebelum kalah. Palestin tidak akan berdiam diri jika Israel terus mengganas di Masjid Aqsa. Itu tegas pemimpin Jihad Islam Khalid Al-Bash. Tindakan Israel disifatkannya sebagai melampau kerana mencabuli hak Palestin. Video yang dikongsikan media sosial dan media tempatan membuktikan Israel dengan beraninya menjejakkan kaki di Masjid Aqsa yang sebelum ini dikategorikan sebagai garisan merah. Ia sekaligus mencabar keselamatan rakyat Palestin kerana tidak menghormati lokasi umat Islam. المقاومة تحمل العدو كافة المسؤولية وكافة التداعيات وهو سيدفع ثمن هذه الجرائم طال الزمن أم قصر فيد المقاومة طويلة في غزة وطويلة في جنين وطويلة في نابلس وطويلة في بيت لحم وطويلة في أم الفحم وطويلة في النقب. Terdahulu, protes terhadap kebiadapan Israel dihadiri ratusan penduduk di Gaza. Mereka turut menuntut negara Arab dan masyarakat antarabangsa agar bersuara menentang kezaliman. Semangat juang rakyat Palestin tidak pernah pudar. Jika sempadan dibuka, mereka tidak akan teragak-agak untuk mara ke Baitul Maqdis bagi mempertahankan kesucian Islam. Solidariti sama turut disuarakan di wilayah Beita. Serentak dengan bantahan terhadap pembinaan penempatan Yahudi, protes itu juga dibuat bagi menentang kezaliman Zionis di Baitul Maqdis. Sejauh mana konflik terkini di Baitul Maqdis boleh menjurus kepada krisis yang lebih serius? Penjelasannya selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali.
Konflik di Baitul Maqdis yang tercetus Jumaat lepas seakan mengulangi tragedi setahun lalu yang juga berlaku di bulan Ramadan. Rentetan dari insiden seumpama itu membawa kepada perang 11 hari sehinggakan rakyat Palestin menyambut Syawal dalam keadaan suram. Adakah sejarah mungkin berulang? Suhu ketegangan mula memuncak sejak pertempuran Israel-Palestin di tebing barat Mac lepas. Serangan berbalas serangan berlaku di Tel Aviv dan Jenin sehingga mengorbankan banyak nyawa. Belum lagi reda, konfrontasi pula berlaku di Baitul Maqdis. Adakah ia bakal menimbulkan pusingan konflik yang lebih besar? Jordan yang berfungsi sebagai penjaga perkarangan sebelum ini pernah berunding dengan Israel tentang usaha untuk mengelak keganasan seperti tahun lalu berulang. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pula kononnya mengarahkan anggotanya untuk mengekalkan keamanan di Baitul Maqdis namun akan bertindak jika perlu. Sementara itu, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pula bertegas agar tiada penjajah maupun penceroboh yang mengusik Baitul Maqdis. Hamas dalam masa sama juga tidak mahu konfrontasi baharu berlaku namun tidak akan berdiam diri jika Israel semakin melampau. Pemimpin Hamas Izzat al-Rish teguh dengan prinsip konfrontasi harus dibalas konfrontasi dan umat Islam mempunyai hak untuk mempertahankan masjid ketiga suci umat Islam. Dalam pada itu, menurut penganalisis politik Al Jazeera Marwan Bishara, dengan kelumpuhan politik pihak berkuasa Palestin di samping sebahagian negara Arab yang menjalin hubungan dengan Israel, tidak mustahil lebih banyak siri ketegangan akan berlaku selepas ini. Marwan melahirkan kebimbangan itu melihat kepada krisis terkini yang berlaku di tebing barat sehingga mengorbankan 47 rakyat Palestin. Baik, kita beralih pula kepada serangan Islamofobia di India. Konflik antara masyarakat Hindu dan umat Islam kian memuncak sejak akhir-akhir ini. Selepas larangan memakai hijab diputuskan mahkamah bulan lalu, sentimen itu kini semakin menjadi-jadi, malah bertukar ganas. Lebih menyedihkan, ketika umat Islam menyambut Ramadan, mereka hilang tempat berteduh dan mata pencarian apabila rumah dan kedai mereka sengaja dimusnahkan. Tindakan ekstrim itu dibuat ketika masyarakat Hindu menyambut perayaan Ram Navami. Situasi sama turut dilaporkan berlaku di Rajasthan. Umat Islam yang menjadi mangsa tiada daya untuk melawan, melainkan hanya menjadi saksi terhadap kezaliman yang menimpa mereka. Laungan kebencian juga bergema di beberapa kawasan seperti Madhya Pradesh, Jharkhand dan Bengal Barat. Baru-baru ini, penduduk Madhya Pradesh sengaja mencetuskan huru-hara di luar masjid di Sarangpur. Malah laungan kebencian itu turut diiringi muzik berunsur Islamofobia sambil membawa pedang dan kapak. Namun orang lain yang buat onar, komuniti Islam pula yang dipersalahkan dan terpaksa bertanggungjawab atas kekecohan itu. Situasi itu didakwa sengaja dicetuskan sebagai usaha meminggirkan 200 juta umat Islam di India oleh pentadbiran Narendra Modi. Modi yang mewakili parti BJP adalah pemimpin yang dilantik di kawasan Madhya Pradesh. Sekian Globe Al-Hijrah untuk minggu ini. Lagi kupasan isu dunia Ahad minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.